Ya, kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Marsila, kita dah kongsikan saat-saat momen yang begitu indah sekali. Majlis resepsi antara Mira Filzah dan pasangannya Wan Emir. Memang meriah sekali. Tahniah kepada Mira Filzah pasangannya. Dan kalau anda nak lihat lagi kemeriahan perkahwinan Mira Filzah dan pasangannya, pastikan anda kekal bersama kami sehingga ke akhir rancangan nanti. Betul. Dan hari ini... Ya, dan sekarang ini, seperti mana yang kita beritahu di awalnya tadi, kita nak bersama dengan salah seorang, saya rasa, antara individu yang layaklah ya untuk memperkatakan tentang penambahbaikan bekalan air di Lembah Kelang, dan individu berkenaan sebenarnya bukan orang baru sebenarnya dalam bidang ini kerana telah pun mempunyai puluhan tahun dalam bidang ini, dan beliau juga antara orang yang bertanggungjawab dalam pembinaan Terowong Smart. Ya, Terowong Smart tu kalau kita ikutkan antara yang tercanggih di dunia. Betul. Ya, dan beliau juga antara yang layak untuk bercerita tentang perkara ini. Ya. Baik, dan untuk itu bersama-sama kita pada hari ini adalah Datuk Paduka Insinyur Dr. Kezrul Abdullah, Pengerusi Wetlands International Malaysia. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Datuk. Sihat ya? Khabar baik. Okey, Datuk, bercakap mengenai penambahbaikan bekalan air di Lembah Kelang ini. Kita tahu bahawa di Lembah Kelang ini saja banyak kali berlaku masalah-masalah gangguan air dan sebagainya. Dan tahun ini saja lebih kurang 5 kes masalah air telah berlaku. Jadi adakah Malaysia, negara kita, mempunyai plan kontingensi dalam menangani isu air ini selain daripada pembinaan loji tambahan air, Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat yang insiden sekarang ni, dia berlaku disebabkan pencemaran di Sungai Selangor. Kalau kita nak menangani masalah ini, saya amalkan kaedah kawalan pada punca. Bermakna kita kawal pada puncanya sebelum dia jadi satu masalah yang besar. Orang putih kata prevention is better than cure. Jadi dalam insiden sekarang ini, kita lihat bahawa disebabkan pencemaran, 4 buah loji air di Sungai Selangor tidak dapat membekalkan air. Dan bekalan telah terkendala dan hampir 5 juta orang penduduk dah terlibat dalam keadaan ini. Jadi kita kena kaji apakah masalahnya, dan kita kena kaji dari segi 4 aspek. Bagi saya, aspek yang pertama pencemaran, yang kedua pemantauan, yang ketiga penguatkuasaan, dan yang keempat kita kena kaji juga sistem yang sedia ada. Jadi saya akan mula dengan yang pertama, masalah pencemaran. Dalam kaedah kawalan pada punca, kita nak kawal keadaan itu, kita nak elakkan daripada ada berlaku pencemaran. Jadi kita boleh buat ini melalui sistem yang mana kita kata kita sediakan satu plan induk. Ini satu sungai yang mana sungai ini amat penting sekali untuk membekalkan air pada separuh penduduk di negeri Selangor. Jadi kita perlu melindungi kawasan hilir di kawasan Tadahan ni. Jadi ini apa yang kita perlu buat. Kita kena ada satu plan yang mana kita kawal kegunaan tanah di kawasan hilir. Macam industri-industri yang kotor, macam kilang ke, bengkel ke, lebih baik kita pindah ke tempat lain. Jadi kita kena buat zoning. Bermakna kita zone untuk kawasan Tadahan, kita tak benarkan industri-industri yang kotor. Kalau ada juga industri yang perlu kita ada, kita boleh ketatkan syarat-syarat untuk mereka beroperasi. Jadi, kalau kita dah ada sistem ini, kita perlu juga ada pemantauan. Kita kena monitor. Jadi, tujuan pemantauan adalah supaya kita boleh memantau agar semua syarat-syarat yang kita kenakan tu dipatuhi. Misalnya, kita kenakan syarat-syarat untuk kilang, dia mesti ada satu sistem saliran yang tertutup. Bermakna kita tak benarkan dia membuang air saliran tu ke dalam sungai. Tapi kalau kita tak ada sistem monitoring, pemantauan, kita pun tak tahu sama ada dia buat macam tu ke tidak. Jadi kita boleh kenakan syarat-syarat supaya kilang tu
kena pasang alat-alat untuk memantau keadaan. Misalnya dia kena pasang satu kamera ataupun dia kena pasang alat-alat yang boleh sukat tahap pencemaran. Dan dengan teknologi sekarang, kita boleh link ini pada internet dan juga link pada kawalan pihak berkuasa. Jadi kita tahu kalau dia tak patuh pada syarat-syarat, dah ada bukti dan kita dah nampak dah. Pada masa yang sama dengan ini, kita boleh tahu apabila terjadi keadaan. Jadi sebelum keadaan jadi terlalu besar, kita dah boleh kawal situasi dan kita boleh hantar orang untuk nak pulihkan keadaan. Jadi macam mana kita nak buat monitoring? Satu, kita syaratkan pengusaha tu yang kena pasang lah. Tapi pihak berkuasa juga kena pasang juga monitoring. Sebab pencemaran bukan saja datang daripada kilang. Ada juga pencemaran tu datang daripada orang yang tidak bertanggungjawab, yang buang sampah. Ataupun yang buang diesel. Ataupun ada yang simpan tong-tong racun di reserve sungai. Jadi kita kena ada monitoring supaya kita boleh kesan apabila terjadi keadaan macam tu. Dan kita boleh respon dengan masa yang cepat. Yang ketiga, kita kena ada penguatkuasaan. Kalau tak ada penguatkuasaan, memang rakyat Malaysia kita tak patuh pada undang-undang. Saya duduk di Kota Damansara. Jadi isu di Kota Damansara selalu orang double parking. Tapi saya perasan tiap-tiap pagi ada 2 lori yang tarik kereta. MBPJ itu dihantar untuk buat rondaan dan siapa-siapa yang buat double parking dia akan tarik kereta tu. Jadi untuk Sungai Selangor yang begitu penting, kita perlu juga ada rondaan. Rondaan dari segi sekarang ni kita boleh buat rondaan dengan menggunakan drone. Kita boleh juga guna crowdsourcing, bermakna kita ada hotline dan orang awam kan macam sekarang ni kilang tu dah buang benda yang bau busuk. Jadi penduduk yang sekeliling tu mesti dia orang pun tahu. Jadi kalau ada hotline, mereka dah boleh bagi tahu pada pihak berkuasa dan kita dah boleh ambil tindakan yang cepat. Jadi penguatkuasaan menjadi satu deterrent untuk menghalang orang daripada membuat salah. Dan bukan saja deterrent, kita juga ada penalty. Jadi penalty sebenarnya dalam undang-undang sekarang ni, kita perlu nak tingkatkan lagi denda. Tapi yang kedua, kita perlu nak bagi accountability. Kita tahu bahawa di bawah Akta SPRM dah gubalkan satu seksyen baru, 17A. Dalam 17A, kalaulah sesuatu syarikat melanggar Akta SPRM, dia boleh dipenjarakan. Tapi kita tak boleh penjarakan syarikat. Jadi di bawah seksyen 17A, kalaulah syarikat tu bersalah, orang yang bertanggungjawab tu sama ada CEO ke, board of directors ke, dialah yang kena dipenjarakan. Betul. Kalau kita lihat juga antara hukumannya, kita boleh beritahu juga maksimumnya boleh capai 500,000 ya Datuk ya. Dan juga mereka premis mereka ataupun kilang mereka juga bakal dirobohkan ataupun disita dan sebagainya. Baik Datuk, kita ada berbaki lebih ke 2 minit lagi ni Datuk kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan antara future planning ataupun penambahbaikan yang boleh kita buat supaya tidak ada lagi berlaku masalah air, khususnya bukan saja dekat Selangor, malahan di Malaysia ini Datuk, bagaimana? Jadi yang pertama tu kita kawal pada punca. Tapi sistem bekalan air juga kita kena ada standby ataupun ada backup capacity. Yang macam sekarang ni apabila terjadi di Sungai Selangor, kita tak ada backup yang mana kita boleh ambil air daripada sungai lain. Kemudian kita tak sambung rangkaian sini dengan rangkaian yang lain. Misalnya orang di Kuala Lumpur ramai yang tak kena sebab dia orang dapat air daripada Klang Gates.
Betul. Orang di Putrajaya dia dapat air daripada Sungai Semenyih. Jadi alangkah baiknya kalau sistem-sistem ini kita dapat sambung supaya kita boleh transfer air untuk kawasan yang terlibat. Yep. Betul, itu antara penambahbaikan yang perlu dilakukan ya Datuk. Mungkin itu bagi pendapat Datuk sendirilah dalam waktu terdekat ini. Jadi macam yang Datuk katakan tadi, dengan mengalihkan kilang daripada kawasan yang jauh daripada sungai itu, mungkin antara kaedah yang terbaik dalam menangani masalah ini ya. Secara ringkas Datuk. Kita sebenarnya kita ada undang-undang. Undang-undang yang mana setiap kilang dia memerlukan kebenaran sebelum dia boleh dirikan kilang di situ. Jadi kita boleh ketatkan syarat-syarat dan kita boleh juga kita offer untuk pindah mereka ke kawasan lain. Baik, itu antara alternatif yang boleh dilakukan dalam menangani masalah air ini. Jadi sedikitlah Datuk, mungkinkah Malaysia memerlukan satu teknologi yang lebih canggih? Sekarang kita dah ada teknologi yang digunakan untuk masalah air ini. Adakah kita perlukan satu lagi teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi masalah air, bukan saja di Selangor tapi di seluruh Malaysia? Sebenarnya teknologi dah ada. Ya. Cuma kadang-kadang orang kira dari segi kosnya. Saya yakin pihak Air Selangor pun mereka dah ada perancangan. Tapi mungkin mereka tidak dapat peruntukan yang mencukupi untuk nak mengadakan teknologi-teknologi ini. Tapi bagi sumber yang amat penting pada semua, saya rasa kita tak boleh kira kosnya. Kita perlu ada satu sistem yang mana kita bagi piagam kepada Air Selangor, kalau ada apa-apa kecemasan, dalam 24 jam mereka mesti nak pulihkan sistem. Kita kena ada accountability. Di Malaysia ramai orang nak jadi menteri, nak jadi ketua pengarah, nak jadi CEO, tapi bila ada masalah, mereka salahkan orang lain. Jadi kita kena wujudkan accountability supaya orang yang bertanggungjawab dia faham dan dia akan wujudkan satu sistem yang boleh mengelakkan daripada masalah macam ini berlaku. Okay, jadi betul apa yang Datuk katakan tadi, sebenarnya teknologi itu kita dah ada kan, dan apa yang paling penting sekarang ni kita ni sebagai manusia ni sebenarnya kan, yang mana kita ni mempunyai akal fikiran kan, takkanlah kita ni sanggup untuk kita melihat alam sekitar kita, sungai kita kan tercemar, sekaligus ianya boleh membuat ramai yang terkesan di atas perbuatan kita sendiri. Betul, dan pokok pangkalnya perlu ada rasa kebertanggungjawab dalam diri itu dalam membasmi ataupun mengelakkan daripada masalah-masalah ini daripada terus berlaku. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Paduka Insinyur Dr. Kezrul Abdullah, Pengerusi Wetlands International Malaysia, kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Jadi Fazli, kita nak berehat seketika? Kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti insya-Allah kita akan bersama dengan Ellie mengikuti tentang perkembangan di Muar Johor. Anda jangan ke mana-mana.